Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kumpulan kami akan membentangkan mengenai rumusan hakim mahkum fih dan mahkum alaih di dalam kitab Irsyad Al-Fuhul ila Tahqiq Al-Haq Ilmi Al-Usul karangan Imam Al-Shawqani. Seterusnya adalah biodata bagi penulis kitab ini, iaitu nama sebenar beliau adalah Al-Imam Al-Qadi Abu Ali Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Shawqani Al-Shanani. Beliau dilahirkan pada 28 Zulkaidah 172 Hijrah di Hijratul Syauqan di Yaman. Kitab-kitab lain tulisannya adalah Kitab Adabut Talib wa Muntalab Al-Arif, Kitab Tuhfatul Zakirin, Kitab Isyadul Siqat ila Ittifaqi Syar'i ala Tauhid wal Ma'ad wan Nubuwat. Imam Al-Shawqani ini telah wafat di Sana'a pada bulan Jumadil Akhir tahun 125 Hijriah pada umur 76 tahun 6 bulan, tepatnya pada malam Rabu, dan dimakamkan di pemakaman Khuzaimah di Sana'a. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Muhammad Naim bin Raja Azman, bernombor metrik 056456. Saya akan membentangkan berkenaan dengan info-info kitab dan mahkum fih. Untuk info-info kitab ini, nama judul kitab ini ialah Irsyadul Fuhul ila Tahqiq Al-Haq min Ilmil Usul. Penulis utama kitab ini ialah Syawqani Muhammad Ibn Ali. Penulis lain pula ialah Muhammad Subhi Hasan. Tempat terbit di Dimashq, Dar Ibn Katsir. Tarikh terbit pula kitab ini pada tahun 1993. Bahasa yang digunakan dalam kitab ini ialah semuanya dalam bahasa Arab. Itu untuk info kitab Irsyadul Fuhul ila Tahqiq Al-Haq min Ilmi Usul. Baiklah, perbahasan yang pertama adalah mengenai pengertian Al-Hakim. Kata hakim secara etimologi bermaksud orang yang memutuskan hukum. Dalam fiqh, istilah hakim semakna dengan qadi. Dalam usul fiqh, kata hakim bermaksud pihak yang menentukan dan pembuat hukum syarak secara hakiki ke atas perbuatan mukhalaf. Siapakah penentu hakiki dalam hukum syarak ini? Ulama usul telah sepakat bahawa yang menjadi sumber atau pembuat hakiki dari hukum syariat adalah cuma Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya. Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas bukti-bukti yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku yang kamu minta disegerakan. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum, Dia menerangkan kebenaran dan Dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Namun begitu, terdapat perselisihan pendapat tentang siapakah yang menjadi Al-Hakim terhadap perbuatan mukhalaf sebelum Rasul diutus. Di sini ada 3 pendapat mengenai hal ini. Baiklah, pendapat yang pertama adalah pendapat golongan Mu'tazilah dan Al-Jafar. Golongan ini berpendapat bahawa perbuatan yang bersifat baik atau buruknya berdasarkan sifat-sifat tertentu. Mereka mengatakan hal manusia itulah yang menjadi hakim kerana dapat mengetahui baik dan buruknya sesuatu perbuatan. Asal mazhab ini bahawa baik dari perbuatan itu akan mendatangkan keuntungan, manakala perbuatan yang buruk akan mendatangkan keburukan kepada seseorang itu. Perbuatan yang tidak dapat diketahui oleh akal terhadap nilai baik dan buruknya seperti ibadah dan caranya secara mutlak diperlukan wahyu untuk mengetahui baik buruknya. Baiklah, seterusnya adalah pendapat golongan Asy'ariyah, iaitu mereka yang terdiri daripada pengikut Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Golongan Asy'ariyah ini berpendapat bahawa sebelum diutuskan Rasul dan seruannya sampai kepada seseorang atau kaum, seluruh perbuatan mukallaf itu tidak diberi hukum. Artinya, perbuatan itu tidak berlaku secara sanksi atau pahala. Berbuat baik tidak ada pahala dan berbuat jahat tidak ada sanksi padanya. Baik menurut golongan ini adalah perbuatan mukallaf diperintah untuk melaksanakan oleh syar'i dan perbuatan buruk adalah dilarang melakukan oleh syariat. Dengan lain, ungkapan penentu baik buruk sebuah perbuatan itu oleh syar'i, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan akal manusia. Baiklah, pendapat yang ketiga adalah pendapat golongan Maturidiyah dan pengikut Hanafi. Pengikut Abu Mansur Al-Maturidi ini adalah mazhab
yang menurut Khalaf adalah mazhab yang menengah pendapatnya dan dianggap sebagai pendapat yang lebih kuat. Mazhab ini menyatakan bahawa memang akal yang sehat itu mampu menilai mana yang baik dan mana yang dianggap buruk. Namun tidak secara sendirinya akal mampu menentukan hukum-hukum Allah. Sebab kerja akal itu terbatas dan terkadang kerja akal itu berbeza dengan satu sama lain dalam menilai suatu perbuatan. Oleh kerana itulah dalam menentukan hukum-hukum Allah tetap diperlukan adanya perantara utusan Allah dan kitab-kitabnya. Seterusnya ialah mahkum fiqh. Definisi untuk mahkum fiqh. Mahkum fiqh ni bermaksud perbuatan orang mukallaf sebagai tempat menghubungkan hukum syarak. Sebagai contoh dalam firman Allah dalam ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 1 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Yang menjadi objek perintah dalam ayat tersebut adalah perbuatan orang mukallaf, iaitu perbuatan menyempurnakan janji yang diwajibkan. Untuk seterusnya ialah syarat-syarat mahkum fiqh. Yang pertama, perbuatan itu diketahui secara sempurna dan rinci oleh orang mukallaf sehingga suatu perintah dapat dilaksanakan secara lengkap seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Ayat-ayat Al-Quran yang bersifat menyeluruh wajib dilaksanakan setelah ada penjelasan terperinci tata caranya dari Rasulullah seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya. Yang kedua ialah diketahui secara pasti oleh mukallaf bahawa perintah itu datang dari Allah dan Rasul. Itulah sebabnya setiap usaha mencari pemecahan hukum yang paling utama dilakukan adalah pembahasan tentang kesahan sesuatu dalil sebagai sumber hukum. Yang akhir sekali iaitu yang ketiga, perbuatan yang diperintahkan atau dilarang haruslah berupa perbuatan yang dalam batas kemampuan manusia untuk melakukan atau meninggalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Amani bin Masri, nombor metrik 055278. Seterusnya saya akan menyambung berkenaan dengan bahagian terakhir iaitu mahkum alaih ataupun lebih difahami sebagai mukallaf. Jadi sebagaimana yang kita tahu, mukallaf itu ada 4 ciri, iaitu yang pertama Islam, berakal, baligh dan juga sampai syariat Islam kepadanya. Iaitu dalam kitab pengarang menyatakan bahawasanya disyaratkan sah pensyariatan itu dengan adanya mukallaf. Mukallaf itu haruslah memahami kadar penentuan yang telah ditetapkan. Dalam kitab ini pengarang ada membahaskan tentang binatang, orang kafir, orang gila, kanak-kanak dan juga orang mabuk. Jadi binatang ini tidak boleh dikira mukallaf kerana mereka ini tidak mempunyai akal. Dan juga yang kedua, orang kafir ini tidak boleh dikira mukallaf kerana mereka ini bukanlah orang-orang Islam dan juga mereka tidak mempercayai hukum yang dipertanggungjawabkan. Seterusnya orang gila. Orang gila tidak dikira mukallaf kerana mereka ini tidak mempunyai akal ataupun akal mereka itu tidak sempurna. Bagi kanak-kanak pula tidak dikira mukallaf kerana mereka ini belum mencapai akil baligh. Tak kiralah sama ada kanak-kanak yang mumayyiz ataupun yang belum mumayyiz. Dan juga yang terakhir ialah orang mabuk. Yang mana orang mabuk ini tidak dikira sebagai mukallaf ketika dia itu sedang mabuk. Maksudnya selepas daripada mabuk itu maka dia dikira sebagai mukallaf. Ini semua bertepatan dengan hadis Nabi SAW yang mana raf'ul kalam an salas, iaitu diangkat pena ataupun tidak dikira amalannya, tidak dikira amalan ke atas 3 golongan, iaitu yang pertama orang yang tidur sehingga ia bangun, dan yang kedua orang gila sehingga dia pulih, dan juga yang terakhir ialah kanak-kanak sehingga cukup umur. Jadi sekian daripada kumpulan kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.